Tu apa betul? Kakak dia ni dah. Mic dia dah. Del ni nama panjang dia apa? Boleh perkenalkan diri dulu. Daripada mana, tingkatan berapa dah sekarang? So sebelum kelab pertama kita berkenal-kenalan dulu. So kita ada 15 minit ataupun 10 minit pertama tadi. Mana Del? Okay. Right. So, cikgu tak nak lengahkan masa sebelum cikgu onkan dia punya ni. Alright, okay, baik. Semua dah setting, okay. Okay, untuk, okay. Cikgu Tasnim tengah request nak masuk, okay. Okay, tak apa. Yang nak masuk tu boleh masuk, cikgu akan accept aja lagi. Okay, tak apa. Kita mulakan dulu ya. Okay, sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah, boleh? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. So hari ini bukan hari pertama, hari minggu pertama dalam bulan Januari tahun 2021. Tahun baru. Okey. So 2 hari lepas adalah tahun 2020. Kita ada wawasan 2020. Cakap kan. Tapi banyak biasanya kita ada kekangan dari segi nak pergi sekolah, nak belajar, semua kena buat pakai online. Okey. So kita mulakan tahun 2021 ni dengan norma baru juga. Right. Sekurang-kurangnya adalah sekurang-kurangnya apa? Dia punya bibit-bibit satu pengukuhan dari segi pemahaman asas matematik, terutamanya algebra ni. Okey. Kalau sebelum ni cikgu ada buat kelas juga tapi berkenaan dengan asas algebra. Mungkin ada yang tak sempat nak mengikutinya. Boleh, tak apa, nanti cikgu akan go through balik bab-bab yang cikgu dah pernah buat kelas secara online. Mungkin yang baru mengenali cikgu. Cikgu nama cikgu Muhammad Uzaimi bin Abdul Ghaffar.
Okey, so cikgu dah berpengalaman hampir 4 tahun sejak 2017 lagi. 2016 lah. 2016 berkhidmat sebagai tutor ataupun guru matematik bagi tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey. So untuk matematik KBSM KBSM dah habis syllabus dia. So kita akan menginjak masuk kepada KSSM lah. So SPM pertama KSSM adalah pada tahun 2021. So siapa yang oh Batisha form 4 silap. Batisha form 4 tadi. Siapa yang sekarang tingkatan 4 masuk tingkatan 5. Okey. So awak adalah batch pertama yang akan menjawab atau ditaksirkan ataupun dinilai berdasarkan silibus KSSM atau tu Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Right. So, apa beza antara KBSM dengan KSSM ni? Okey. Kalau contoh di KBSM ni, awak masuk kepada tingkatan 4, awak masih boleh struggle untuk skor dia punya pemahaman asas matematik. Tapi andai kata awak sekarang berada di KSSM, dia punya syllabus dia adalah ditarik daripada form 1 sampai ke form 5. Walaupun sukatan dia awak belajar just form 4 dengan form 5, tapi dia ada soalan-soalan yang akan berkait dengan tingkatan 1, 2 dan 3. Okey. So itu cikgu bagi dia punya gist sikit so supaya awak bersiap sedia. Okey. So jangan ambil sambil lewa. Okey. Aku baru nak masuk, katakan siapa yang baru form 1 kan. Baru form 1 ni. So relax dulu. Kita cool dulu untuk BT3 kan. Tak ada benda. Exam pun tak ada BT3 tahun ni. So kita relax. Tapi natijahnya kalau awak buat relax, apa akan jadi pada SPM awak? Macam itulah. Jangan jadi manusia yang buat persiapan last minute. Sangat-sangat bahaya. Okay? Right. Malam ni cikgu akan revise balik kepada bab atau topik yang dinamakan sebagai pemfaktoran dan pecahan algebra. Topik ni adalah antara topik yang quite difficult. Tapi benda ni kalau kita dapat jumpa dia punya key dia, sangat-sangat senang. Okay, sangat mudah lah. Okay, sebentar. Right. So kita tengok situ, pemfaktoran dan pecahan algebra. Right. So pada tingkatan 1, awak akan ada belajar pasal topik faktor dan gandaan. So faktor dan gandaan actually benda itu basic kepada semua bab dalam matematik. Tapi yang paling dekat dengan bab ni adalah berkaitan dengan algebra. Kenapa cikgu cakap? Sebab kita ada ungkapan algebra yang menggunakan konsep pemfaktoran. Kita ada pemfaktoran pada pecahan algebra pun kita akan gunakan kaedah pemfaktoran dan menggunakan aplikasi faktor lah. Right, dan GSTK contohnya. Dan kita ada juga rumus algebra lah. Benda tu awak dah belajar, ataupun siapa yang di tingkatan 3 dah belajar masa tingkatan 2 ataupun yang masa tingkatan 1 tahun depan masuk sekolah terus akan masuk kepada bab kedua. Bab ketiga silap. Bab ketiga tingkatan 2 lah. So berhati-hatilah. Rumus algebra bab kelima. Social geography, benda ni adalah hubung kait, berkait rapat. Dan dia ada juga berkaitan dengan persamaan linear, ketaksamaan linear masa tingkatan 1. Awak ada belajar ketaksamaan linear dan persamaan linear. Dan juga graf fungsi serta garis lurus. Benda ni awak akan belajar masa tingkatan 2 dan tingkatan 3. Siapa yang belajar yang sekarang tingkatan 2, bisa sedia untuk garis lurus lah. Tapi the basic one is apa yang kita kena faham pasal algebra ini. Alright. So malam ni kita akan go through macam ni kita nak kembangkan sesuatu persamaan algebra. Okay. Dan juga kita boleh buat faktorkan dia. Kita boleh buat pemfaktoran lah.
Right. So, operasi algebra, ada soal tu. Apakah operasi algebra yang awak ingat? Okay. Ini basic. Kalau tak ingat, sila take note. Okay. Jangan ambil sambil lewa je pasal operasi algebra ni. Okay. So, macam biasa, kita ada operasi macam ni lah. Okay. Melibatkan operasi darab dan bahagi. Okay. Kalau tambah ataupun positif, darab dengan tambah sama dengan positif. Okay. Tambah, darab dengan tolak, jadi tolak. Okay. Tolak, darab, tambah, jadi tolak. Dan tolak, darab, tolak, jadi tambah. Okay. So, senang cerita. Kalau benda dia sama, benda ni yang sama, okay, tambah, darab dengan tambah kan. So, operasi dia akan jadi tambah. Tapi kalau operasinya berbeza, tambah, darab dengan tolak, dia akan jadi tolak. Right? Itu kena ingat. Okay, sama juga dengan bahagi. Di efek dia sama juga. Kalau bahagi pun sama, kalau tambah, bahagi tambah jadi tambah. Tambah, bahagi tolak jadi tolak. Okay. Ini the basic one untuk operasi algebra lah. Okay. Kita tak ada masa, kita go to kepada macam ni kita nak kembangkan sesuatu algebra ni. Right. Kita soalan pertama kita ada 15 darab dengan 3D tolak 5E. Okay, jadi kita nak kembangkan dia ni. Right. Okay. So, kita ada 15 kat luar ni. Kita buat, kita kembangkan, kita darabkan yang di dalam ni. Right. So, 15 darab dengan 3D. So, kita akan dapat 45D. Okay. 45D. 15 darab lagi dengan negatif 5E. So, kalau kita tak dapat nak go to 15 darab 5 berapa kan? Okay. Just tekan calculator. 15 darab dengan 5. Okay, kita dapat 75. Tapi jaga-jaga dengan tanda negatif kat sini. Negatif ada kat depan ni kan? Okay. Negatif kat depan tu, dia ada negatif kat situ. So, dapat 45D tolak dengan 75E. That's it. Kembangkan macam tu. Darab. So, maknanya dia satu fasa je lah. So, darab masuk saja. Orang panggil kalau sifu-sifu matematik biasa cakap darab masuk. Kalau darab masuk tu maksudnya kita kena kembangkan lah. Okay, jaga-jaga dengan tanda-tanda operasi darab dengan operasi darab tambah dengan tolak. Tadi operasi algebra yang cikgu cakap tadi, jaga-jaga dengan benda tu. Alright, kita go to kepada soalan nombor 2, B. Okay, kita ada negatif 2x darabkan dengan x tolak 4y tambah 7. Okay, apa kita buat kat sini? Macam biasa, sama juga. Dekat luar ni, kita kena darabkan satu persatu dalam benda ni. Okay, negatif 2x darab dengan x. Okay, negatif 2x darab dengan negatif 4y. Negatif 2x darab dengan positif 7. Okay, ingat yang negatif ni hak milik siapa kat dalam ni? Negatif ni, dia berada negatif di depan 4y kan? So, dia hak milik 4y. So, nanti kalau kita nak buat operasi, kita kena darabkan negatif tu sekali. Okay. So, kita tengok sini, kita ada negatif 2x darab dengan x. So, kita akan dapat negatif 2x kuasa 2. So, kita dapat negatif 2x kuasa 2. Okay. Okay, negatif 2x darab yang dalam ni. Negatif 4y. Okay, negatif 2 darab negatif 4 dapat positif 8. Negatif 2x, okay, x darab dengan y, kita dapat x, y. Okay, dapat positif xy. And then the last one is negatif 2x darab dengan 7. Okay, pemboleh tak ada, pemboleh ada x saja. Kita ada negatif 2. Negatif 2 darab dengan 7, kita dapat negatif 14. 14x. So, jawapan dia dapat negatif 2x kuasa 2 tambah 8x.
XY tolak 14X. Okay. Ini the basic one untuk kembangan. Okay. So kalau tak betul benda yang pertama yang perlu ingat operasi algebra tadi. Operasi algebra. Okay, sila berhati-hati dengan operasi algebra tu. Tambah darab tambah buat apa? Tambah darab tolak dapat apa? Tolak darab tambah dapat apa? Tolak darab tolak dapat apa? Pun sama kalau melibatkan operasi bahagi. Right. Okay, kita pergi kepada soalan berikutnya. Okay, tadi kita ada kat luar satu. Sekarang kita ada dua. Dua bracket di sini. Dua bracket yang didarabkan. Okay, simple saja kat sini. Apa yang kita nak buat adalah mula kita darabkan sebutan yang pertama iaitu 2A. Okay, 2A. 2A kita darabkan dengan C. Okay, kita dapat depan dia 2AC. Okay, 2AC. Lepas tu, 2A kita darab lagi dengan positif D. So, kita dapat positif 2AD. Alright. Kita dapat 2AD. And then, the last one, kita kena darabkan B pula. Jadi, kita dapat 2A, kita darab B pula. Okay, B pula kena darab dengan C. Benda yang sama, apa yang 2A itu berlaku. So, B darab C dapat tambah BC. Okay, dan B darab D kita akan dapat BD. Okay, tambah BD. Okay, dalam soalan ni, kita tak nampak dia punya sebutan yang serupa. Kenapa tak ada sebutan yang serupa? Okay, kita ada AC. Ada tak kawan dia AC kat sini ataupun CA? Tak ada kan pemboleh yang serupa. So, kalau tak ada pemboleh serupa, kita tak perlu permudahkan. Okay? So, tapi kalau dia ada sebutan yang serupa, kita permudahkan. Okay, jadi kita ada, kalau ada nanti, yang B rasanya ada kot untuk soalan B. Kita boleh kena tambahkan atau kita gabungkan atau kita tolakkan. Okay. Yang B, kita tengok ada M tambah N darab dengan M tolak 2N. Okey. M darab M, kita akan dapat sama dengan M darab M. Mula M darab M jadi M kuasa 2. Right. M kuasa 2. Okey. M kuasa 2, M darab dengan negatif 2N pula. Okey. M darab negatif 2N, so dapat negatif 2mn. Okey, m kuasa 2 tolak 2 m darab dengan negatif 2n, kita dapat negatif 2mn. Macam mana pula yang ni pula? N kita kena buat darab jugalah. N darab dengan m, kita dapat nm. Positif kita buat mn lah. Mn. Terus buat mn, jangan buat nm kan. Kadang-kadang kita terlupa kan dia tu. Right. Lepas tu kita ada n darab dengan negatif 2n. So kita dapat tolak sebab dia positif darab dengan tolak. Operasi algebra jaga. N darab dengan negatif 2n. So dapat negatif 2n kuasa 2. Okey. So kita dapat negatif 2n kuasa 2. Okey, kat sini cikgu ada nampak sebagai dia punya tu adalah serupa, ada sebutan yang serupa. Iaitu di mana kita nampak MN. MN ni ada sebutan serupa dengan MN ni. Okey, apa kita buat untuk soalan ni? Kalau ada sebutan serupa, kita tengok perkali dia. Okey, perkali MN yang depan ni kita ada negatif 2. Okey, perkali yang kat depan MN yang belakang ni kita ada positif. Tapi tak ada tulis apa-apa kan? So tak ada tulis apa-apa tu menggambarkan dia adalah positif 1. Okey, so kita buat negatif 2 tambah 1. Okey, negatif 2 tambah 1. So kita akan dapat negatif 1. Negatif 1 kan jawapan dia.
Tapi kita tak tulis negatif 1. Kita tulis negatif M N. So M kuasa 2 tolak dengan M N tolak 2N kuasa 2. Okay. So kita dapat M kuasa 2 tolak MN tolak 2N kuasa 2. Baik. Tu sedikit berkenaan dengan kembangan lah untuk dua bracket. Okay. Okay. So kita ada soalan-soalan yang berkaitan dengan macam mana kita nak kembang. Okay. Seterusnya, kita tengok soalan berikutnya berkenaan dengan kembangannya lagi kompleks. Okay. Kita ada kuasa 2 kat luar kan. Okay. Kita ada kuasa 2 kat luar tu. Okay. Macam mana kalau kita ada kuasa 2 kat luar tu? Okay. So kita kena selesaikan yang ada kuasa 2 tu dulu. Right. Kalau kita ada 2, kita ada 2x ni. 2x tolak y kuasa 2. Benda ni kita kena kembangkan dulu. Macam mana kita nak kembangkan kalau jumpa 2x tolak y ada kuasa 2 tu? Mudah saja. Okay. Mudah saja. Apa kita buat? Kita copy paste. Cikgu namakan sebagai metod dia copy paste. Apa tu copy paste? Copy paste tu adalah kita salin balik. Kita ambil, kita tulis dulu 2x tolak y, kita salin balik 2x tolak y. So maksudnya dia akan jadi 2x tolak y 2x tolak y. Nampak? Kan benda tu jadi copy balik, dia salin balik kan? Okay. Tolak dengan x tambah y. Okay. Dah sampai ke tahap ni. Nampak tak ada dua bracket tu? Kita buat, kita kembang macam biasa. Okay. Kita kembang satu persatu, cikgu bantu awak. So 2x darab dengan 2x, kita akan dapat. Okay. Sebelum tu, yang 2 ni jangan darab dulu 2 ni jangan darab dulu. Kita biarkan 2 kat luar ni. Okay. Yang kita darabkan atau kembangkan yang dalam tu, ada 2 bracket tu. Buat bracket. So kita dapat 2x darab 2x jadi 4x kuasa 2. Okay. 4x kuasa 2. 2x darab dengan negatif y. So kita dapat negatif 2xy. Okay. Dapat negatif 2xy. And then, apa kita buat seterusnya adalah kita kembangkan negatif y ni. Ada negatif, kita jaga. Okay. Negatif y darab dengan 2x. Kita akan dapat negatif 2xy. And then, negatif y darab negatif y. Okay, negatif darab negatif, kita dapat positif. Positif y kuasa 2. Okay. And then yang belakang tu, kita ada ni kan, negatif kat luar ni. Pelajar selalu careless kat sini. Ada negatif kat depan tu, dia yang depan tu okey lah. Negatif x, cantik lah. Yang belakang dia tambah y. Salah. So negatif x, so negatif darab x jadi negatif x. Negatif darab positif y jadi negatif y. Ni biasanya sediakan careless kat sini. Okay. So, kita dah selesaikan, tak bagi. Kita ada bracket tu. Kita kena darab masukkan yang 2 tu. So, 2 dekat luar tu, kita kena darab masukkan 2 tu. So, kita akan dapat 8x kuasa 2 tolak 16xy. Okay, 2 darab 4, 8x kuasa 2. 2 darab negatif 2xy, kita dapat, silap, bukan. Ke 16. Okay, kita dapat 2 darab negatif 2 dapat negatif 4xy. Okey. 2 darab negatif 2 dapat negatif 4xy. Okey. 2 darab dengan positif y kuasa 2 dapat positif 2y
kuasa 2. Okey. Tolak dengan X, tolak dengan Y. Okey. Sampai ke sini, dapatkan yang sama. Okey. Apa yang sama kat situ? Sorry. Yang sama kita ada XY. Yang sama kita ada XY. So, negatif XY kat sini, negatif 4XY dengan negatif 4XY. So, kita boleh gabungkanlah. Okay, negatif 4 tolak 4. So, dapat negatif 8. So, jawapan dia akan jadi 8X kuasa 2 tolak 8XY, okay, tambah 2Y kuasa 2 tolak X tolak Y. Okay. So, X, Y kat belakang tu, X, negatif Y kan. Kita tak boleh gabungkan yang macam tadi. Yang macam 4XY, negatif 4XY dengan negatif 4XY tu. Tak boleh. Sebab dia bukan sebutan yang serupa. Walaupun dia adalah pembuat libah yang sama lah. X, Y. Tapi dia tak ada gabungan X, Y. Dia asing. X, Y. Dia asing. So, tidak boleh bergabung. So, jawapan terakhir dia lah yang ni. Selepas kita kembangkan. Okay? Okay semua? Okay. Kita nak pergi kembangan yang terakhir. Yang terakhir mungkin yang terakhir ni. Sebelum kita pergi kepada pemfaktoran. Okay. So, kita ada negatif 2P tolak 6Q. Kuasa 2. Macam mana tu? Kalau ada kuasa 2 kat luar ni, simple je. Ingat kalau ada kuasa 2 kat luar ni, okay, kalau ada kuasa 2 kat luar ni, apa kita buat? Kita copy paste. Teknik yang sama, kita cakap teknik copy paste. Copy paste tu boleh, berlaku tak ada masalah. Tapi copy paste dengan yang betul lah. Jangan copy paste main copy dan meniru kan. Copy paste, copy meniru semua. Tak boleh lah. Okay, copy paste adalah copy kita salin balik benda yang sama, tukar method. Itu jadikan dia method. So, kita akan dapat negatif 2P tolak 6Q darabkan dengan negatif 2P tolak 6Q. Okay, dah buat dah dua balik, dua benda yang sama. Kita kembangkan macam biasa. Okay, negatif 2P darabkan dengan negatif 2P. Okay, negatif darabkan negatif. Kita akan dapat positif. Positif 4P kuasa 2. Okay, kita tak letak positif kat sini. Sebab tak ada masalah pun. Kita tak letak pun tak apa. Nak letak pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi kita letak 4P kuasa 2. Okay, pastikan dia positif. Jangan letak negatif. Salah ya. Negatif 2P darabkan dengan negatif 6Q. So, kita dapat positif. So, positif 6PQ. Okay. Negatif 2P darab dengan negatif 6Q. Dapat positif 6PQ. Macam mana pula dengan negatif 6Q ni? Negatif 6Q pun sama. Benda yang sama. Bila kita dah buat darabkan dengan negatif 2P dengan negatif Q. So, kita darab macam biasa. Okay. Negatif 6Q darab dengan negatif 2P. So, kita dapat positif. Silap. Oh, ni 12. Okay. Ni 12 ya. 2 darab 6. Kita dapat 12. Ini kita dapat 12PQ. Okay. Negatif 6 darab negatif 6Q. So, kita dapat positif 36Q kuasa 2. So, check balik. Kalau apa yang kita salah tu, kita check balik. Okey, kita mula. Negatif 2P darab dengan negatif 2P dapat positif 4P kuasa 2. Okey, betul. Negatif 2P darab dengan negatif 6Q dapat positif 12PQ. Negatif 6Q darab negatif 2P dapat positif 12PQ.
Negatif 6Q darab dengan negatif 6Q dapat positif 36Q kuasa 2. Okey, so settle. Sekarang kita kena tengok dia punya yang persamaan atau sebutan yang serupa. Okey, sebutan yang serupa apa? Kita check sini. So ada dua sebutan yang serupa iaitu positif 12Q PQ dengan positif 12 PQ. Dia 12 dan 12. 12 tambah 12 kita dapat 24. So kita dapat 4P kuasa 2 tambah 24 PQ tambah 36 Q kuasa 2. Okey. So kita dapat 36 Q kuasa 2. Okey. Right. So setakat ni faham tak berkenaan macam ni kita nak kembangkan algebra ni? Okey. Siapa yang ada mikrofon boleh cakap feedback dapat ataupun faham ke tak? Okey. Siapa yang tak ada boleh chat, boleh tulis kat ruangan chat tu. Cikgu open kepada chat ruangan chat tu untuk bagi tahu. Faham tak? Faham. Siapa tu? Dian. Okey. Yang lain macam mana? Boleh dapat tak sepanjang ni kembangan? Okey. Right. Alhamdulillah. Okey. Right. Terima kasih. Boleh faham semua. Okey. Alright. So ini adalah dia punya hukum asas aritmetik lah. Yang cikgu cakap tadi. So kalau X tolak dengan Y kuasa 2, okay, X tolak Y kuasa 2, dia sama juga kalau kita boleh kembangkan jadi X tolak Y, X tolak Y. Okay, kalau X tolak Y kuasa 2 so kalau kita kembangkan kita dapat X kuasa 2 tolak XY tambah Y kuasa 2. Right. Kalau kita buat X tambah Y pula, kita gantikan tolak ni jadi tambah. Kita buat X tambah Y, X tambah Y. Ini teknik copy paste yang cikgu ceritakan tadi. Ini teknik copy paste. Okay, copy paste. Okay, kita salin balik. X tambah Y, kita salin balik X tambah Y. Betul kita darabkan. So kita dapatlah X kuasa 2 tambah 2XY tambah Y kuasa 2. Okey, cikgu ada orang tanya, kenapa cikgu tak buat terus je jawapan ni? Okey, kenapa cikgu nak kena buat X tolak Y tu? Okey. Hukum ni adalah hukum basic aritmetik. Okey, benda ni awak akan gunakan dalam operasi melibatkan pemudahkan ungkapan algebra. Sebentar lagi kalau sempat kita akan go through lah macam kita nak memudahkan ungkapan algebra. Right, Okay. Lepas tu kita ada X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. So kita dapat X tolak Y, X tambah Y. So ada satu lagi kesalahan paling teruk kalau student ni. Dia buat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Oh, confident je. X tolak Y, X tambah Y, X tolak Y. Dia tukar tempat je yang X tolak Y dengan X tambah Y ni. Okay. Salah So X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 dia sama dengan X tambah Y kuasa 2 tolak XY. Okay, tapi biasanya untuk level tingkatan 3 dia takkan tanyalah soalan yang ni. Dia jarang tanya. Tapi untuk pelajar tingkatan 4, tingkatan 5, awas. Sila berhati-hati kalau tiba-tiba dikeluarkan soalan ni. SPM tahun lepas dah pernah keluar soalan ni. So sila berhati-hatilah, terutama kepada Batisha. So Batisha, take note, take alert berkenaan dengan ni. Alright. Ni adalah hukum asas aritmetik yang perlu awak fahamkan dan awak perlu ingat. Okey. Macam ni kita nak faktorkan. Okey, kita ada satu ungkapan algebra sini. Okey. Sana kita nak faktorkan. Okey. So mula
kita kena apa? Orang kata kena kembangkan dulu. Okey. Sebab benda tak sama. Kalau sama kita bolehlah kita samakan. Tapi ini tak sama. So kita kena kembangkan. Okey. Macam mana kita nak kembangkan? Okey, kita darat masuk macam biasalah. Okey. So kita akan dapat 10 darat 3M, 10 darat 3M tu kita dapat 30 M. Okey. 10 darab negatif 8N. So kita dapat negatif. Okay. Sebentar apa ni chat. Okey, baik. Terima kasih. Kena join Muairah. Okey. Boleh keluar. Okey, tak masalah. Okey. 10 darab negatif 8N, kita dapat negatif 80N. Okey. Negatif 5 darab 2M, kita dapat negatif 10M. Okey. So negatif 5 darab negatif negatif 5 darab negatif 5 N dapat positif 25N. Okey, dah sampai ke tahap ni, apa kita buat kat sini? Kita tengok yang benda yang sama. Okey, benda yang sama. Okey, ataupun dia punya pembolehbah ataupun sebutan yang sama. Kita ada 30M dengan negatif 10M. So kita dapat 30 tolak 10, kita dapat 20M. Alright. Dan satu lagi, kita ada negatif 80N tambah dengan 25N. Kalau kita kembangkan, so kita akan dapat 80 tambah 25. Tekan kereta, 80 tambah 25, supaya kita dapat negatif 55N. Okey, soalan ni dia tak letakkan pemfaktoran. Mungkin dia tak terlepas perasan. Ini adalah pengembangan. Kita kembangkan je. Okey, kita kembangkan je. Okey, next nanti kita akan buat pemfaktoran. Okey, ini kita kembangkan macam biasa. 3 darab Y dapat 3Y. 3 darab negatif 5 kita dapat negatif 15. Okey, 4 darab Y dapat positif 4Y. 4 darab negatif 2, so dapat negatif 8. Okey, negatif 5 tak ada apa-apa, tolak 5. Okey, lepas tu cari sebutan yang sama. Sebutan yang sama adalah 3Y dengan 4Y. 3 tambah 4 dapat 7Y. Yang lain tak ada pembolehbah. Kita kumpulkan negatif 15, negatif 8, negatif 5. Okey. Tekan je kalkulator, negatif 15 tolak 8 tolak 5. Okey. So kita dapat negatif 28. Okey. Ini boleh dianggap sebagai pemfaktoran lah. Okey. So ini boleh dianggap sebagai faktoran. Okey, kita ada 7Y tolak 28. 7 ada kaitan dengan 28. So 7 darab 4, 28 kan. So kita faktorkan dua nombor itu 7, 28. So 7 bagi 7, 1. 28 bagi 7, 4. So maksudnya kita faktorkan 7. Y tolak 4. So 7 darab dengan Y tolak 4. Sekejap cikgu check balik. Negatif 10. Okey. Baik, kita dapat 7. Y tolak 4. So Y tu maksudnya 1 dia perkali dia 1. 4. Kita ada negatif kat sini. Negatif 28 so dan negatif 4 lah. Right. So 7 Y tolak 4. So ini kaedah pemfaktoran yang macam biasa. Kita kembangkan dan kita faktorkan. Okey. Right. Ini ada soalan yang cikgu tak terlepas ke ni? Okey, sekejap ni.
Okey. Right. Okey, ni kita faktorkan macam biasa. Okey. So untuk soalan 4M tambah 12MN tolak dengan 20M kuasa 2. Okey, apa kita nak buat kat sini? First kita tengok perkali dia. Okey, perkali pertama kita ada 4. Untuk perkali sebutan kedua kita ada 12. Ni kita ada negatif 20. So macam mana kita nak buat dalam soalan ni? Mula kita kena dapatkan faktor sepunya terbesar. Okey, macam mana kita nak buat faktor sepunya terbesar? Kita susun dulu. 4, 12, 20. Okey. Mula kita bahagikan nombor tu dengan 2. Okey. Kita bahagikan dengan 2. Cikgu lebih suka bahagikan 2. Walaupun benda ni kita boleh bahagi dengan 4 terus. Okey. 2. Okey, 4 bagi 2 dapat 2. 12 bagi 2 dapat 6. 20 bagi 2 dapat 10. Right. Kita boleh bahagikan lagi dengan 2. 2 bagi 2 dapat 1. 6 bahagi 2 dapat 3. 10 bagi 2 dapat 5. Okey, dapat 1, jumpa 1 je. Ataupun tak boleh dibahagikan lagi. Terus kita stopkan. Okey, kita ada kat tepi ni kita ada 2 dengan 2 kan. So maksudnya 2 darab 2, so dapat 4. So untuk perkali tu kita keluarkan 4 lah kat sini. Okey, so keluarkan 4 di depan. Okey, kita tengok pembeli ubah dia. Setiap sebutan ada pembeli ubah yang sama, iaitu M. Dan M kuasa 2. Apa kita buat kat sini? Kita keluarkan M juga. So kita dapat 4M. Okey, yang pertama adalah yang kita dapat 1. Lepas kita bahagikan kan. Pembahagian berulang tu kita dapat 1. So kita dapat tulis. Kalau 4M, dalam ni ada 4M juga. So jadikan dia 1. Tambah dengan 3 kat sini. Tambah 3. Okay, M dah ada. 1 je M dia. So faktorkan 3. N. Tolakkan dengan 5M. Okay. Ini kita faktor macam biasalah. Kita buat pemfaktoran ataupun pembahagian berulang untuk dapatkan faktor sepunya terbesar dan kita keluarkan 4 tu. Boleh? Itu simple je. Okay. Okay, untuk soalan B pula. Okay, B ni kita cari perkali yang sama. Cari perkali yang sama untuk memudahkan kita menyelesaikan soalan ni. Okay, kita ada perkali yang sama iaitu 3 dan 15 lebih kurang perkali keadaan yang samalah. 3 dengan 15, 10 dengan negatif 2. Okay, kita gabungkan, kita susun kiri dan kanan dia. Okay, so kita dapat 3GH tolak 15G, okay, tambah dengan 10 tolak 2H. Okay. Okay, mula kita keluarkan 3 dengan G ni. So 3, 15 ni kita boleh faktorkan sebagai 3 lah. So 3 G, okay, H tolak 3. H tolak 3. Okay. Sepuluh, so kita dapat ni H tolak 3. Okey. So, kita kena dapatkan H juga dengan 3 kan. Tapi dalam soalan ni tak ada yang boleh menggunakan 3 dan H lah. Oh, okey, silap. Ni bukan 3, ni 5. Okey. Right. Jaga-jaga. Ni ketersilapan kat sini. Cuba terciduk dekat sini. Okey. So, apa kita buat kat sini? Kita ada 3. Tengok. Tak nak buat pembahagian berulang. Itulah.
3, 15. So kita bila buat, kita bagi dengan 3. Kita 3 bagi 3 dapat 1. 15 bagi 3 dapat 5. Kan dah kena. Okay, so kita dapat 3G okay, H tolak 5. Okay, H tolak 5. Right. So kita tolak dengan, tambahkan dengan, bagikan dengan 2. Okay, 2. Lepas tu, okay. Kenapa cikgu bagi dengan 2? Sebab kita nak faktorkan 2 dengan 10 tu. Okay, kita nak faktorkan 2 dengan 10 tu. Okay, kita faktorkan 2 dengan 10, 10, 2. Okay, faktorkan bagi dengan 2 lah. 10 bagi 2 dapat 5. 2 bagi 2, 1. So, kita dapat 2, 5 tolak H. Okay, sekarang dalam kondisi ni, ataupun dalam keadaan ni, dia berbeza kan? Satu H tolak 5, satu 5 tolak H. So, kita tak boleh buat lah. Kita kena adjust sikit benda tu. Kita boleh jadikan dia depan ni negatif. So, jadikan dia 3. Aku pakai pen merah. So, 3 G H tolak 5 tolak dengan 2 H tolak 5. Cikgu tukar negatif. Dalam ni kena terbalikkan. H akan jadi positif. 5 akan jadi negatif 5. Okay, bila dah sama kat sini, H tolak 5 dengan H tolak 5. So, kita boleh gabungkan lah. H tolak 5 darab dengan 3G tolak 2. So, ni adalah kaedah pemfaktoran dia lah. So, kita dapat H tolak 5 darab dengan 3G tolak 2. Okey. So rasanya ada yang tak sempat, cikgu tak sempat nak ni. Tapi sebelum tu ada satu bahagian yang perlu cikgu buat untuk awak, iaitu pemfaktoran menggunakan kaedah pendarapan silang. Malam ni sebelum kita habiskan kelas, okey, siapa yang nak betul, kita akan sambung kelas kita pada minggu depan. Ikut topik yang sama, kita buat latihan pengukuhan lah minggu depan. Okay. So, malam ni kita habiskan macam ni kita nak faktorkan menggunakan teknik darab silang. Okay. Siapa nak go to minggu depan, boleh salin soalan ni. Sebab salah satu daripada soalan ni, cikgu jadikan dia sebagai homework. Okay. Cuba buat. Dan kalau boleh hantar kepada cikgu lah. Di nombor cikgu kita ada 01772778489. Okay. So siapa nak minta bantuan macam ni, kita nak selesaikan soalan ni, boleh WhatsApp cikgu 01927788489. Okay, cikgu bagi satu soalan je. A. Macam mana kita nak faktorkan 2x kuasa 2 tambah 7x tambah 6 menggunakan pendarapan silang. Darab silang lah kan. Okay. So, macam ni kita nak buat. Kita tengok sebutan pertama dan sebutan ketiga ni. Sebutan pertama dan sebutan ketiga dia. Kita ada 2x kuasa 2 tambah sebutan ketiga adalah 6. Okay. Sebutan pertama kita faktorkan, kita jadikan dia x. Bawah dia 2x. Okay. Kita bawah sikit lah. Kita kat bawah sikit. X, 2x. Garis saja warna biru lah. Okey, so 6. Okay, ni sebutan pertama, ni sebutan ketiga. Right. Sebutan ketiga kita ada 6. 6 kita ada, faktor bagi 6 kita ada 1 darab 6, 2 darab 3. Okey, nak mudah kita ambil paling bawah dulu. Jangan ambil atas. Kita ambil 2 darab 3 dulu. Okey. Okey, objektif dia 2 darab 3 dulu. Okey. Letakkan 2, 3. Okey. 2, 3. Kita nak dapatkan 7x dekat sini. Yes. 7x dekat sini. Okey. 2x darab dengan 2.
dia kena darab bersilang So kita dapat 4x. X darab dengan 3, so dapat 3x. Okey, kita kat sini kita tengok atas positif, bawah positif. Maksudnya 4 tambah dengan 3. Okey, bahagian kanan ni tambah. Okey, ni tambah, bahagian ni darab. Bahagian kiri kita darab. So, tambah 4 tambah 3x dapat 7x. Sama tak dengan sebutan kedua? Yes, sama dengan sebutan kedua. Ni sebutan kedua Okey. So sama dengan sebutan kedua, so dapat 7x. Macam mana pula dengan 2 dengan 3 ni? Kita cakap belah kiri kena darab kan? So 2 darab 3 dapat 6. Okey, sama dengan sebutan ke 3. X darab 2x dapat 2x kuasa 2. Sama dengan sebutan pertama. Okey, apa kita buat kat sini? Bila kita dah dapat darab kat sini, dah silang, kita buat bracket kat sini. Okey, so pemfaktoran dia akan jadi apa? X tambah 2, okey. X tambah 2, 2x tambah 3. Okey. Cikgu tahu soalan ni boleh difaktorkan menggunakan kaedah kalkulator. Itu kaedah paling senang lah. Macam cakap kan. Itu kaedah kalkulator. Boleh. Tak ada masalah. Tapi cikgu tak galakkan menggunakan kaedah EQN tu. Sebab tu cikgu tak nak ajar. Ada pun nanti kalau last minute dah nak exam, then cikgu akan terangkan macam mana nak buat EQN tu. Okay. So dia simple je untuk dapat pendapat bersilang ni. Kena ingat macam mana kita nak buat faktor. Dengan faktor 6 kita ada 1 darab 6, 2 darab 3. Alright. So itulah dia punya dapat x tambah 2 darab dengan 2x tambah 3. Okey, yang B ni cikgu tinggalkan sebagai homework. Okey. Siapa nak salin? Buat sebagai homework. Okey. Nombor cikgu kita ada 019-277-8489. Okey. Cikgu tulis kat dalam chat lah. Senang sikit buat ni. Okey. 019-277-8489. Okey. 277-8489. Okey. Baik. So kita akan sambung untuk pemfaktoran dan pecahan algebra ni sikit untuk minggu depan. Okay, banyak lagi latihan dari tubi yang cikgu akan bincangkan. Siapa yang nak berminat untuk meneruskan kelas, jadi cikgu akan buat dalam 9 suku, cikgu akan masukkan untuk kelas tingkatan 4 dan 5, iaitu kita akan bincang pasal fungsi dan persamaan kuadratik. Siapa nak join, stay kat sini. Cikgu takkan offkan dia punya live. Mungkin cikgu akan offkan kamera sekejap. Cikgu nak minum. Okay, dalam masa ni. So, siapa yang nak join boleh join. Siapa tak nak join boleh left. Dan di sini tak ada masalah. Okay. Right.